Selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Haji Hasmadi. Kami dari kumpulan 6. Nama saya ialah Lee Tian Sing dengan nombor matrik SB22115. Tajuk pembentangan kami ialah Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi wahana etika dan peradaban. Sekarang saya akan mulakan pembentangan saya dengan sejarah. Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang utama dan undang tertinggi di Malaysia. Secara rasminya, ia juga dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Ia juga merupakan satu dokumen undang-undang berasaskan dari dokumen Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia tahun 1957. Perlembagaan Malaysia ini adalah dirangka atas nasihat Suruhanjaya Reid dengan kajian dilakukan pada tahun 1956. Perlembagaan ini telah dikuatkuasakan selepas kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan Malaysia adalah dimulakan daripada satu persidangan dihadiri oleh satu rombongan delegasi yang mengandungi 4 wakil pemerintah dari Persekutuan Malaya. Ketua Menteri Persekutuan Tunku Abdul Rahman merupakan salah satu wakil daripada 4 orang. 3 menteri-menteri lain dan Pesuruhanjaya Tinggi British di Malaya dan penasihatnya juga telah menghadiri persidangan tersebut. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan saya dengan definisi. Tapak integrasi merupakan sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang berbeza dalam aspek etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan atau politik pertemuan secara aman dan harmoni. Terdapat 3 peringkat dalam tapak integrasi ini, iaitu peringkat makro, pertengahan dan mikro. Manakala Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang utama negara Malaysia dalam bentuk dokumen dan semua undang-undang perlulah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan untuk menjamin keabsahan pembentukan tersebut. Ia juga merupakan asas rujukan bagi setiap rakyat Malaysia dalam memperoleh dan menjamin hak asasi sendiri seperti kebebasan bergerak, bercakap, berhimpun, persatuan beragama dan lain-lain kebebasan seperti termaktub dalam bahagian 2 perlembagaan selain daripada menentukan bidang kuasa pemerintahan dan pembentukan sebuah kerajaan. Konsep perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi yang mengandungi pelbagai pembentukan bagi sesebuah negara. Ia juga dianggap sebagai panduan mengatur dan menyelaras pemerintah sesebuah negara. Perlembagaan berperanan sebagai panduan dalam pembentukan undang-undang sama ada bagi pihak kerajaan, rakyat atau sesiapa sahaja. Perlembagaan umumnya dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Bagi Perlembagaan Malaysia, ia merupakan perlembagaan bertulis. Perlembagaan Malaysia mengandungi 15 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual. Ia juga telah terbahagi kepada 2 bidang kuasa iaitu Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Negeri-negeri yang bergabung dalam Persekutuan Malaysia diberikan hak, kuasa dan tanggungjawab seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Negeri. Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Secara ringkasnya, Perlembagaan Malaysia menyentuh mengenai bidang kuasa eksekutif, legislatif, kehakiman, kedudukan agama Islam, kewarganegaraan, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera di Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Terdapat 4 peranan perlembagaan sebagai tiang seri. Salah satunya ialah mengikat masyarakat untuk merujuk pada satu undang yang sama untuk sesuatu masalah supaya tidak bercanggah antara satu sama lain. Yang kedua ialah menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Melindungi kepentingan semua kaum dengan jaminan keadilan sosial antara kaum merupakan yang ketiga, manakala bagi yang keempat ialah menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran negara. Peranan pertama perlembagaan sebagai tiang seri ialah ia dapat mengikat masyarakat untuk merujuk pada satu undang yang sama untuk sesuatu masalah supaya tidak bercanggah antara satu sama lain. Hal ini dikatakan kerana pemerintah yang adil dapat diwujudkan melalui perlembagaan serta penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah dapat dielakkan. Sebagai contoh, Perlembagaan Malaysia terdapat satu fasal, iaitu fasal ke-153 menyatakan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan akan kekal seperti itu, seperti yang diperuntukkan oleh Parlimen.
Dalam perkara 3, Perlembagaan Persekutuan mengatakan bahawa agama Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Perkara 11 pula mengatakan bahawa tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan bertakluk kepada pasal 4, mengembangkan agamanya. Sekarang, pembentang seterusnya akan memberikan penjelasan tentang bagaimanakah peranan perlembagaan sebagai tiang seri dapat menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran negara. Yang kedua ialah menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran negara. Perlembagaan persekutuan penting untuk menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran negara. Menegakkan prinsip-prinsip asas demokrasi, kedaulatan undang-undang dan prinsip keadilan. Memastikan pemerintahan yang adil dan berintegriti. Memberi jaminan kepada rakyat akan keadilan dalam sistem pentadbiran negara. Menyediakan rangka kerja yang jelas dan stabil untuk pengukuhan institusi-institusi kerajaan dan pemerintahan. Mencegah kekacauan politik yang boleh membawa kepada ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam pemerintahan. Memupuk etika politik yang tinggi dan memajukan peradaban negara ke arah yang lebih baik. Yang ketiga ialah menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Perlembagaan persekutuan menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat melalui penggarisan hak-hak asasi dan perlindungan undang-undang dan penyediaan perkhidmatan awam yang berkualiti. Menetapkan dasar-dasar untuk pembangunan sosio-ekonomi mapan, termasuk pendidikan, kesihatan perumahan dan kebajikan sosial. Mekanisme perlembagaan menjaga kestabilan ekonomi dan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memastikan distribusi kekayaan yang adil. Perlembagaan tidak hanya dokumen undang-undang tetapi instrumen penting dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan holistik rakyat, menjadikan negara tempat yang lebih selamat dan sejahtera untuk semua warga. Akhirnya ialah melindungi kepentingan semua kaum dengan jaminan keadilan sosial antara kaum. Perlembagaan persekutuan menjamin perlindungan kepentingan semua kaum melalui jaminan terhadap keadilan sosial di antara mereka, pelaksanaan dasar-dasar pembangunan saksama dan penyebaran kekayaan yang adil, pengekahan hak-hak asasi tanpa mengira kaum, agama atau latar belakang etnik. Menegakkan prinsip kesaksamaan di hadapan undang-undang dan melindungi daripada diskriminasi, memastikan keadilan sosial dalam bidang pendidikan, ekonomi dan kesihatan. Peranan penting dalam mewujudkan masyarakat berbilang kaum yang harmoni dan inklusif. Memastikan setiap individu merasa dihormati dan dilindungi serta memberikan sumbangan yang saksama dan adil kepada kemajuan negara secara keseluruhan. Seterusnya ialah kronologi. Yang pertama ialah undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Kedua, Melayan Union 1946. Ketiga ialah Persekutuan Tanah Melayu 1948. Keempat ialah kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan. Kelima ialah Pilihan Raya Umum 1955 dan akhirnya ialah Suruhanjaya Perlembagaan. Sekarang saya nak jelaskan undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Sebelum kedatangan penjajah, wilayah Asia Tenggara dan India mengamalkan sistem hukuman tradisional. Contohnya di Asia Tenggara, sistem hukum adat Melayu dan kaum pribumi lainnya serta di India, undang-undang Hindu dan Islam. Sistem-sistem ini berpusat pada nilai-nilai tradisional, adat istiadat dan norma-norma sosial yang diwarisi dari generasi ke generasi. Mereka mengatur perkara seperti pertikaian tanah, perkahwinan dan warisan. Sistem-sistem hukum ini berbeza-beza mengikut konteks geografi, budaya dan agama masyarakat setempat.
Hai, selamat datang semua. Saya Durga Balasubramaniam, nombor ID SA22046 dan hari ini kita akan menelurusi perjalanan kebijaksanaan pentadbiran dari zaman Kesatuan Malaya hingga penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Selepas Perang Dunia yang Kedua, terdapat usaha untuk membentuk entiti persekutuan di Tanah Melayu. Inilah yang membawa kepada penubuhan Malayan Union pada tahun 1946. Walau bagaimanapun, wujudnya tentangan hebat daripada komuniti Melayu menyebabkan Malayan Union dibubarkan. Pada bulan Julai 1946, satu mesyuarat penting berlangsung di King's Arms, Kuala Lumpur. Di sinilah Sultan Perak mewakili sultan-sultan lain menyerahkan draft perlembagaan baru kepada Sir Edward John. Asalnya, Persekutuan Tanah Melayu terbentuk pada 1 Februari 1948. Persekutuan Tanah Melayu menonjol dengan ciri-ciri pentadbirannya yang tersendiri. Gabungan 9 negara Melayu dan 2 negeri-negeri Selat menjadi asas Persekutuan Tanah Melayu. Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Kuasa Raja-Raja Melayu disalurkan melalui peringkat persekutuan. Di peringkat negeri, Sultan bertanggungjawab mengesahkan undang-undang dalam Dewan Perundangan Negeri. Kewarganegaraan diatur melalui undang-undang dengan persetujuan jus soli bagi rakyat Raja British. Proses pendaftaran menuntut tingkah laku yang baik dan penguasaan bahasa Melayu serta Inggeris. Kesimpulannya, melalui Persekutuan Tanah Melayu, kita melihat bagaimana pentadbiran yang bersejarah telah membawa perubahan yang penting bagi perlembagaan negara kita. Terima kasih kerana mendengar. Saya harap anda mendapat manfaat daripada penggembaraan kami hari ini. Selamat sejahtera kepada Dr. Haji Hasmadi. Nama saya Rishma Darishni Subramaniam, Matrix ID SA22054. Saya akan mulakan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. UMNO memilih calon bukan Melayu untuk bertanding di kawasan majoriti yang diduduki oleh orang Melayu. Hal ini bagi menunjukkan kerjasama antara etnik dan kebolehan berkongsi kuasa antara satu sama lain. Pembahagian kerusi menunjukkan persetujuan politik untuk berkongsi kuasa secara adil dan saksama bagi mempengaruhi hubungan antara kumpulan etnik di Malaysia dan juga membantu membina kepercayaan serta membolehkan perkongsian kuasa dalam kerajaan. Langkah besar ke arah mewujudkan masyarakat harmoni merupakan salah satu kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948 di mana membolehkan orang bukan Melayu berperanan dalam pembangunan negara dan meningkatkan kekuatan negara melalui kepelbagaian etnik yang bersatu. Perlembagaan persekutuan yang disusun melalui Suruhanjaya Perlembagaan dengan ahli dari pelbagai negara dikenali sebagai Suruhanjaya Reid, dipimpin oleh Lord William Reid, seorang hakim dari England, melibatkan pendengaran pendapat dari pelbagai lapisan masyarakat di Malaya, memastikan semua orang berpuas hati dengan sistem peraturan yang dihasilkan. Suruhanjaya Reid ini membuat rancangan kerja kerajaan dan melindungi hak individu terdiri daripada 15 bahagian, 183 peraturan dan 13 narai khas. Menetapkan bahasa Melayu, agama Islam dan prinsip demokrasi serta keadilan, ditulis semasa kemerdekaan pada tahun 1957 dan disimak semula selepas pembentukan Malaysia. Akhir sekali, Suruhanjaya ini penting untuk memastikan kesamarataan antara satu sama lain. Untuk memahami konsep tapak integrasi, kita perlu memahami maksud tapak dan juga integrasi secara asing. Tapak bermaksud kawasan atau ruang yang ada bekas, jejak, kesan dan tanda, manakala integrasi pula membawa maksud penggabungan dua atau lebih kaum menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan memahami maksud kedua-dua perkataan, kita boleh memahami bahawa tapak integrasi merupakan ruang abstrak yang diwujudkan untuk memberi ruang kepada pelbagai kelompok masyarakat yang mempunyai etika dan peradaban yang berbeza untuk bertemu serta mencapai kata sepakat secara aman dan harmoni. Tapak integrasi ini wujud dalam 3 peringkat iaitu makro, mesa dan mikro.
Seterusnya, keperluan dan penghayatan tapak integrasi di mana tapak integrasi diperlukan untuk memastikan setiap peringkat menjalankan tugas ikut peranan masing-masing. Tapak integrasi juga merupakan asas kepada usaha untuk mencapai perpaduan dan pastikan usaha ke arah perpaduan sentiasa tidak hilang arah. Selain itu, tapak integrasi juga diperlukan untuk kurangkan jurang perbezaan antara kaum dan memanfaatkan kepelbagaian masyarakat. Seterusnya, bagi penghayatan pula, setiap satu kategori mempunyai peranan masing-masing di mana bagi makro, pihak kerajaan sedar bahawa keputusan dan dasar yang diperkenalkan perlu menjadi platform untuk mencari titik persamaan antara kaum. Bagi MESA, NGO perlu menjadi pihak yang menyedarkan rakyat tentang kepentingan kesatuan dan perpaduan. Dan akhirnya, bagi mikro, rakyat perlu sedar bahawa segala usaha yang diaturkan oleh pemimpin tidak akan berjaya jika tiada kerjasama daripada rakyat. Seterusnya, terdapat beberapa ciri tapak integrasi di mana tapak integrasi merupakan ruang yang abstrak dan nyata. Ia perlu menjadi titik pertemuan untuk kelompok masyarakat. Ia juga perlu berasaskan prinsip tawar-menawar, perundingan dan mediasi. Seterusnya, terdapat tapak yang diinstitusikan dan ada yang tidak. Tapak integrasi juga terdapat yang berjaya dan tidak berjaya. Walau bagaimanapun, tapak integrasi dibina bagi meneruskan usaha ke arah penyatu paduan. Salah satu kategori bagi tapak integrasi adalah makro, dari atas ke bawah, di mana ia bersifat dasar atau undang-undang yang dibuat oleh kerajaan bagi menyediakan tapak integrasi untuk rakyat menyelesaikan isu-isu yang wujud. Dasar ini akan dipantau dan diberi peruntukan oleh kerajaan. Sebagai contohnya, rukun tetangga diperkenalkan untuk memberi tumpuan kepada konsep keselamatan, kejiranan dan saling tolong-menolong. Selain daripada rukun tetangga, perlembagan persekutuan, politik permuafakatan dan sistem pendidikan kebangsaan merupakan tapak integrasi daripada kategori makro juga. Definisi MESO merupakan organisasi swasta yang menjalankan kegiatan penderitaan dan kesusahan bagi golongan yang terkesan, menangani kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat dan berganting bahu menyumbang bantuan tanpa mengira bahasa. Ciri utama badan bukan kerajaan adalah bersifat sukarela. NGO bergantung kepada sukarelawan untuk mengurangkan kos dengan bermurah hati menderma masa mereka kepada organisasi dan menyelesaikan kerja tanpa mengharapkan ganjaran yang besar. Sukarelawan yang melibatkan diri akan memperoleh pengalaman hidup yang berharga, pengetahuan dalam bidang yang diminati dan kepuasan melakukan kerja. Selain itu, badan bukan kerajaan tidak melakukan aktiviti jenayah. NGO tidak terlibat dalam aktiviti jenayah kerana mereka komited untuk menegak kedaulatan undang-undang dan hak asasi manusia. Dan mereka tertakluk kepada piawaian undang-undang dan etika serta mekanisme accountability. NGO bukanlah penjenayah, sebaliknya rakan kongsi dalam memerangi jenayah. Mikro, inisiatif akar umbi, peranaan rakyat street wedding. Mikro merupakan tapak yang integrasi yang tidak rasmi. Ini dapat dijelaskan bahawa mikro bersifat inisiatif yang diusahakan oleh rakyat seperti undangan perkahwinan, kenduri dan mamak. Kedai mamak dikategorikan mikro disebabkan kedai mamak selalu dihadiri oleh pelbagai bangsa dan kaum dan ianya menjadi salah satu tempat bertukar budaya dan idea masing-masing. Perlembagaan persekutuan, cabaran tafsiran semasa. Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintah atau pentadbiran sesebuah negara. Selain itu, perlembagaan berperanan menentukan bidang kuasa pemerintahan, bentuk sebuah kerajaan dan hak-hak rakyat.
Selain itu, perlembagaan berperan untuk menjamin kestabilan sesebuah negara. Selain itu, perlembagaan juga menentukan rangka dan bentuk pentadbiran. Perlembagaan juga telah menjadi rujukan dalam mengubah undang-undang. Oleh itu, terdapat beberapa cabaran tafsiran semasa. Yang pertama, isu pendidikan. Pada zaman penjajahan, tanah Melayu langsung tidak mempunyai dasar pendidikan yang jelas. Sewaktu zaman pemerintahan British, mereka telah melaksanakan sistem pendidikan yang berteras pendidikan Inggeris, di mana sekolah-sekolah aliran Inggeris ini mengajar mata pelajaran dalam bahasa Inggeris. Dasar pendidikan ini tidak menghasilkan keberkesan yang positif, terutamanya untuk perpaduan dan pelaksanaannya mempunyai banyak kelemahan kerana British pada masa itu hanya mementingkan kepentingan ekonomi dan kedudukan sendiri sahaja. Pihak Inggeris juga telah mewujudkan sekolah vernacular Melayu, Cina dan Tamil yang sudah pastinya telah menyebabkan masyarakat Melayu, Cina dan India dipisah mengikut sistem persekolahan dan hubungan antara mereka menjadi semakin rengat. Perpaduan kaum berkait dengan pelbagai bangsa, agama dan budaya di negara Malaysia. Contohnya, pada era pra-kemerdekaan, pihak British telah campur tangan dalam pemerintahan Tanah Melayu yang membawa kepada pembukaan beberapa negeri dan sektor perniagaan seperti pembukaan lombong biji timah dan imigran dari China dan India sebagai buruh. Hal ini telah menyebabkan berlakunya konflik antara kaum. Pada zaman kini pula, berlaku masalah antara kaum yang berkait dengan pengenalan tulisan Jawi dan semasa sambutan perayaan. Sebagai negara yang sedang membangun, masalah seperti ini tidak perlu dijadikan masalah yang besar kerana kita hidup di dalam satu negara. Malaysia perlu dikenali sebagai negara yang makmur dan harmoni serta merupakan satu-satunya negara di dunia ini yang mempunyai pelbagai kaum, bangsa dan agama yang hidup di dalam satu negara dengan aman, makmur dan sejahtera. Seterusnya, kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi. Perkara 3 dalam kurungan 1 dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama Islam adalah agama rasmi bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Hal ini bertujuan bagi menjamin kedudukan orang bukan Islam serta menjamin perpaduan rakyat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Bagi bukan penganut agama Islam, mereka bebas menganut apa-apa agama sekalipun. Namun, keutamaan diberikan kepada agama Islam dalam perancangan-perancangan yang dibuat. Keistimewaan warga negara. Perlembagaan Persekutuan mempunyai satu peruntukan khas di bawah Akta Perkara 153 bertujuan untuk memelihara hak-hak istimewa orang Melayu dan diperluaskan kepada kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak. Peruntukan melibatkan simpanan khas bagi golongan Melayu dan Bumiputera. Beberapa kuota dalam perlembagaan seperti pemegang jawatan dalam perkhidmatan awam, pemberian beasiswa dan kebebasan bergerak antara Semenanjung serta Sabah dan Sarawak. Berdasarkan Perkara 1 dalam kurungan 2 dalam Perlembagaan Persekutuan, Sabah dan Sarawak merupakan negeri-negeri persekutuan yang sah dan tidak boleh keluar daripada persekutuan. Seterusnya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang tidak boleh dipisahkan dan kebebasan yang layak bagi setiap insan sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut dapat menjamin maruah dan harga diri insan manusia serta menggalakkan kebaikan insani. Hak asasi manusia berbentuk sejagat, tidak boleh dipisahkan dan saling bergantung. Asas bagi setiap hak asasi manusia ialah kefahaman bahawa setiap insan manusia mempunyai maruah dan harga diri. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah mendokumentkan hak-hak asasi manusia yang patut dimiliki oleh setiap insan manusia di dalam pengisytiharan hak asasi manusia sejagat untuk memastikan maruah dan harga diri manusia adalah dihormati dan dilindungi. Terdapat beberapa hak asasi manusia yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan.
Contohnya, kebebasan diri. Seseorang tidak boleh diambil nyawanya kecuali menyalahi undang-undang. Dan seseorang yang ditangkap perlu diberitahu sebab dia ditangkap. Seterusnya, kebebasan bercakap. Bebas memberi pendapat dan boleh berhimpun secara aman jika melebihi 5 orang dan mendapat permit polis. Kebebasan beragama. Kebebasan bebas mengurus hal ehwal agama sendiri dan berumur 21 tahun bebas memilih agama yang disukai. Dan seterusnya, dian dan kerja paksa dilarang, hak untuk mendapatkan pelajaran serta hak sama rata. Kesimpulannya, Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang tertinggi di negara ini di mana ia digubal untuk mengelakkan pelanggaran dan konflik dalam pentadbiran, pemerintahan dan juga politik. Ia juga menjadi asas utama untuk keamanan dan perpaduan kaum di Malaysia, melibatkan proses perundingan antara 3 etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India, bertujuan mencapai keseimbangan kepentingan pelbagai kaum dalam perlembagaan. Persetujuan sosial semasa pembentukan diterima oleh semua pihak. Perlembagaan perlu dihormati bagi mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara. Rakyat juga perlu memahami perlembagaan bagi mengelakkan timbulnya sebarang isu atau konflik. Pengetahuan mengenai perlembagaan perlu disemai sejak peringkat sekolah lagi. Maka, setiap pihak perlu memainkan peranan penting dan mematuhi tanggungjawab dalam perlembagaan untuk menjamin kestabilan dan keharmonian negara.